Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'du, faqala Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa ma ijtama'a qaumun fi baitillahi fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah al-arba'in an-nawawi. 40 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Masih kita di dalam hadis sadis wa salasuna, ada hadis yang ke 36. Berapa bulan dulu mah 36 ni. Mungkin ya panjang ini dah. Baik, sambungnya lagi ni. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa dia yang menjalani satu jalan, sama ada jalan yang bahasa hissi, mana jalan kaki sungguh, naik kereta menempuhi jalan, atau menjalani ini pada duduk pada satu jalan. Ini jalan maknawi, mana duduk di dalam satu majlis ilmu, duduk dalam satu majlis yang dengan majlis tersebut mendapat dia akan ilmu. Lepas dah kita syarah itu, maka Allah permudahkan baginya akan jalan ke syurga. Baik, sambungnya hari ininya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaum, dan tidak berhimpunlah oleh satu kaum, sekumpulan manusia lah maknanya. Kaum ni maknanya min aksarin nas, daripada yang terlebih banyak daripada manusia, beberapa manusia tak syaratnya kan. Paling kurang dua. Dia kata kaum tu pasal
ibadah belajar ni dia mesti kena musyarakah, dia mesti kena mutaaddi, dia panggil dia, bersekutu atau berjerangkit, berjerangkit. Ya tak jadi kalau tok guru sore ada, murid ada sore hamba. Saya kalau betul tak ada tok guru sore duduk popek. Wah emang ngajaring atau gila dah. Kecil sore ngongeng-ngongeng tak jadi. Apa anak murid ada, tok guru tak ada. Terbokok-bokok amal baca sendiri. PS sendiri. Tak jadi tu. Tu faman la lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitanlah guru dia. Bukan hadis Nabi, kata-kata Imam Syafi'i. Tu kata-kata Imam Syafi'i. Siapa tak ada tok guru dia syaitan. Dan mana tok guru syaitan? Mana tok guru syaitan ni bukan dia pikir kita ngaji dengan tuan guru Al-Fadhil syaitan, bukan. Mana tak mengaji atau guru sebenar tu mengaji syaitan. Mengaji syaitan. Atau mengaji atau guru tak mengaji atau guru. Di zaman-zaman lain ini ramai orang pakai jadi tok guru kan. Bos lepas jumpa 3-4 api jangan panjang sikit tok guru lah. Walau tak mengaji mana tak ada akwal daripada guru. Batulah fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Mu kena siasat kepada siapa mengambil agama kamu tu. Kita dia dengar kita tiap-tiap sebulan kali ni, tahu kita mengaji mana, siapa tu guru kita, siapa guru pada guru kita. Tahu. Tapi tak tanya pun tak apa, pecek di YouTube boleh jemput dah. Tok guru akui beliau mengaji dengan saya, beliau mulazamah dengan saya. Apa dah? Mengaji di Mesir, Usuluddin Syu'batut Tafsir. Mana kita tahu? Ni tak tahu mengaji di mana, tiba-tiba janggut, pusat, jubah 3-4 lapis, ridah pula atas lekat, wasafah tak cukup peti atas kaki, atas tekok. Lepas tu Tuan Guru Asy-Syaikh Al-Fadhil beres selalu. Bahaya ni nama ni. Kena hati-hati, kena beringat. Sebab agama di akhir zaman tu mogok. Maka mogok lah. Apa-apa makan agama ni. Tok Guru, Bapa, Syekh, Maulana, mogok lah tu jadi dah. Jadi murah. Mana orang nyaman pun tak ada apa-apa sama, tak kena tangkap. Ada kena ingat nyaman jadi ustaz. Melihat kamu minta liah boleh. Marah. Minta liah boleh. Tu. Bila berikat macam-macam perbuatan yang keji maksiat, barulah tarik balik. Aduh, penat-penat lah kau. Hak boleh puji kalau majlis agama Islam wilayah persekutuan. Bagus. Majlis agama Islam wilayah persekutuan ni tak kena kita repot. Dia tengok kita update di Facebook tu, yang ambil cakna selalu, telefon selalu. Betul ke Ustaz? Sungguh? Tak apa. Kita tarik tauliah, kita kata tauliah. Tu lah betul. Ni report 10 report dah masuk. Ada apa-apa. Bila kita bedah dalam Facebook, kita pula nak panggil. Disoal siasat. Apa Ustaz macam tu? Sepatut Ustaz report lah dengan secara dengan secara apa dia panggil ni, prosedur dia lah. Ustaz telah memalukan kami pihak autoriti agama yang memberi tauliah kepada dia. Mula bodoh. Asal apa? Untuk tanya kau dia, untuk suruh kau baca kitab. Tak tengok kau dia tulis kitab apa dia nak mengajar. Suruh dia baca kitab. Suruh dia takrir ibarat. Kitab Arab kau, kitab Jawi kau. Suruh dia hurai, dengar. Kamu pun tak erti juga. Orang yang erti ni dengar orang baca kitab kan tahu dah. Tak mengaji kan ini. Orang mengaji ni dengar orang baca kitab tak mengaji tahu dah. Tak mengaji ni.
Belembek. Tak tahu mana mubtada khobar pengepak iman pakai umpah. Nah, in goyoh duk mana jika goyoh tak tahu. Okey boleh tahu kalau orang mengaji. Tapi kalau tak ngaji hangguk semata. Oh sedap, oh beres, oh kemak. Nah. Tapi tak gitu akhir zaman ni. Baca nama kita tu salah lagi. Boleh buka pondok mana-mana. Ummu Ibrahim. Mak Ibrahim. Ibrahim ni nama orang. Nah, nama Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ummu Ibrahim, mak Ibrahim. Ibrahim mana? Gak dia nama dia. Bukan Ummu Ibrahim. Ummul Barahim. Al-Barahim jamak daripada burhan, hujjah. Banyak-banyak burhan dipanggil Barahim. Ummul Barahim, ibu segala hujjah. Kita Imam Sanusi. Baca nama kitab. Dah kitab Qurani, bukan kitab Arab, kitab Jawi. Tapi boleh buka mana? Elek zaman ni dah. Batulah kementerian ni dia kena ambil take over dah dia ni, kena take over dah. Tu walaupun kita tak nak take over macam mana. Pondok ni silibus tak sama dengan sekolah kerajaan. Bukan suruh take over mata pelajaran silibus. Take over buat satu ahli jawatan kuasa yang boleh menguji orang yang nak buka pondok, nak buka madrasah, nak buka ribat, nak buka gapo nama tak kira lah. Isi borek mana berapa orang yang nak mengajar situ, mudir siapa, tenaga pengajar berapa orang dah. Masuk mengadap. Masih ada lagi tuk-tuk guru alim ni sebelum mati. Baik guna. Bukan guna duk gibu-gibu, lepas tu kira ujung ngatuk ngelah. Ada doa tu kurang apa tu? Babome, Syekh Wazi, tu guru kita lah. Kau tu di Kelantan tu. Tak kira guna baca doa saja. Rugilah. Waktu aku tak ada suara pondok madani, awak tak ada malah ada pun bukan dia dengar kata kita ada. Kalau nak buat benda tu. Hak tu langkah yang patut diambil dulu. Hak mana pondok hak terbuka dah baru-baru ni. Pondok lama-lama tak apalah. Kalau pondok pasal tumbuh lubuk tak apa, tu lama-lama dah. Hak baru-baru nak beranak ni. Panggil. Uji. Tanya mana sijil ngaji. Ngaji mana? Pondok pada sijil. Walaupun tak diiktiraf. Ada syahadat dia. Ada aku guru mengaku dia mengaji sini. Berapa biji kitab, berapa semua dah. Ada. Bukan tak ada sijil. Cuma tak laku lah. Nak kerja CEO syarikat tak laku lah. Cuma tu baru aku lah. Tak pada sijil, suruh buka kitab lah. Baca. Buat gitu. Pondok apa? Masa kita buka uji temu duga nak ambil tenaga mengajar. Sahabat hamba tu dia dah boleh tempat mengajar di Kelantan. Jadi kekosongan kita buka. Hari ni ngaji daripada Indonesia, pondok gontu, tok gontu macam-macam. Bawa siji ni, bawa. Nak mari temu duga nak jadi guru di pondok kita. Kita ambil sijil-sijil tu. Sijil tak tepi dulu, ambil kitab. Kitab Hasyiah Baijuri. Hasyiah ala Syarah Fathil Qarib di atas mata Ghayatit Takrib. Suruh baca. Tak nak baca. Harah tafsiriyah itu baca ayun. Beres mu makuk ayun. Ayun, beres mu ayun. Kata ngaji pondok gontu. Dia kata maaf ustaz. Pondok kita tu gontu tu bukan ngaji kitab-kitab lama ni, kitab turah ni. Kitab-kitab moden dia. Bukan pondok itu. Tu sekolah Arab apa panggil dah. Sebab di sana rupanya pondok tu umum. Pondok tak kira. Sekolah agama dipanggil pondok. Lepas tu hak silibus moden dah dipanggil pondok modern. Pondok pesantren modern. Modern. Gitu. Kalau pondok macam tempat kita tu pondok salaf. Salaf dia panggil salaf. Bukan salafi wahabi tu, bukan. Salaf. Pondok lama dia. Gitu pula punya. Tak lulu. Tak kira lah sijil kat betih pun tak boleh baca kitab. Nak ambil pengajaran
Kesesak nak murid aku berat. Tu dah. Kena buatlah tu. Baru kita boleh kawas dia. Ni buka pondok. Tu. Nah, lebih teruk lagi, duk mengajar anak murid, liwat ni hukumnya harus. Lagi berat. Suka sama suka harus. Nah, kalau paksa baru makruh. Nah, sebab apa? Tidak ada dalam Quran wala taqrabul liwat. Benar Syekh. Hadis Nabi nak buat mana? La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila bi'amali qaumil Lut. Telah melaknat oleh Nabi mereka yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut. Jatah ukah jatah, tino ukah tino. Ataupun boleh pergi belaka, tino berahi jatah berahi. Nak belaka ni LGBT maknanya. Laknat Nabi tu. Kabair pasal. Dia dah ngajar anak murid di pondok ni hukum dia harus. Sehingga rasa dia tu jadi peliwat. Jadi masa dah doktrin dengan akhirnya masa jadi pemang. Bukan generasi tua situ. Jangan aja. Dan ngewi sene-sene orang buka pondok muda-muda. Allah bila ilallah. Kelompok daripada manusia. Itu mana satu kelompok. Paling kurang berapa? Guru murid. Beres. Selesai. Tu ngaji sama-sama dah ni. Ada. Kita sampai dulu ngaji untuk guru kita sama-sama. Orang tak sini ngaji. Orang bangga nak duduk dengan rumah tepek dengan tok guru ya. Rumah dia tepek rumah tok guru, tak selesailah, tak ngaji pun tak apa. Dia kira dekat rumah tok guru. Ilmu ni bukanlah gitu dah. Anak tok guru sekali kalau tak ngaji dia tak dapat mewarisi keilmu yang apa. Kerana ilmu ni bukan tempat bernasab. Sebab tu nanti ya hujung Nabi tutup dengan nasab. Wa man abqa bihi amalu lam yusra' bihi nasabu. Siapa yang betak, abqa ni mana betak? Betak ni mana selu? Selu dah. Perlahan. Lambat. Barang siapa hok jenis loading amalan dia dah, maka tidak dapat mempercepat dengan dia oleh keturunannya, oleh nasabnya. Dia tak dapat apa-apa daripada habuan nasab. Nasab ni hanya tarjih, merojih je saja. Bukan nasab tu nombor satu. Kita dekat nasab nombor satu nah. Keturunan tu, keturunan ni, keturunan Tok Kucik tu, Habib Syekh Wan ni, Teku Sayyid tu. Duk gulung kat daun situ. Tak ada pergi ke mana. Tak jadi tu. Jadilah tu. Dia bukan pergi dengan nasab. Ilmu agama ni dibina di atas ilmu. Ilmu diwarisi daripada alim ulama. Ilmu didapat dengan belajar. Dan ilmu tempat bersanad, bukan tempat bernasab. Bukan bank tu bank. Saya bank tu guru. Bank anak tok guru, cucu tok saya ni, anak tok guru, cucu tok guru, cicit tok guru, ciak-ciak tok ala kata tok moya, tok guru. Awak ahli botol tu dia baca tak jadi. Gitulah. Habis. Dan tidak beri punglah oleh satu kaum fi baitin, di dalam satu rumah. Rumah siapa? Min buyutillahi. Di dalam satu rumah daripada segala rumah-rumah Allah. Dalam syarah dia kata kamasjidin, seperti masjid itu sendiri, macam kita ni masjid. Waribatin dan riba. Riba ni mana? Macam pondok lah. Banyak kalau orang mau klik ngaji Yamen ni,
Dia mau buka riba. Buka riba, nama riba Al-Mustafa lah riba tu. Ada satu orang hamba Allah buka riba. Buka riba. Banyaklah kutip duitnya, juta-juta. Comel lah. Riba dia macam pondok lah, madrasah juga. Tapi oleh kerana dia klik ngaji Yamin, nama riba. Riba ke apa tak disebut nama lah. Nama pergi siasat berat. Buka riba. Pada nak mengajar kitab Jawi ni, kitab Faridatul Faraidi fi ilmi al-aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Hari-hari telefon kamu. Kulit kitab tu telefon tu. Assalamualaikum. Oh, boh, nak baca mana ni, boh? Nak baca kan Khudira kau kan kulit lepek kan. Qaddarallahu riyadh rajai. Dah. Tak tahu nak baca mana. Benar Syekh. Maya telefon hari-hari gabut kat kita dah ni. Dalam kata tengok di YouTube banyak dah YouTube. YouTube aku banyak dah kata. Mu tengok je. Tak sedap kata nak tengok. Tak mengaji ke masa dulu. Macam mana aku nak mengajar tak mengaji. Tu pelik orang lah ni. Berahi nak mengajar. Walau tak mengaji pun nak mengajar juga. Weh, macam mana gitu? Orang alim ni mengajar, orang bodoh tu mengaji. Kita balik, kita bodoh nak mengajar kata. Sudah. Tahu nak baca mana ni? Kulit kitab tu tak tahu nak baca mana ni. Kulit kitab kan? Ini suatu risalah yang dinamakan dia nak baca mana? Faridatu, Faridati, Faridata. Tengok memang? Baca tu ada i'rab belaka tu. Kalau baca Faridata, jadi kau dia. Tu. Jadi maf'ul yang kedua bagi dinamakan. Dinamakan akan dia akan Faridatul Faraidi. Tak tahu nak baca kan tu. Nak mengajar mana? Cakap nak telefon rumah kita. Kita banyak kerja lain lagi. Senang-senang muka katuk balik riba tu main ngaji. Kayak gitu. Tak tahulah lagu mana. Tapi gak gaya, Masya Allah. Halo Habib Omar. Supaya ni tikat-tikat apa Habib. Memang ngaji Yamin apa? Jubah tabuh, jubah belah. Ridak sakut tak bahu lagi. Baca kitab Jawi tak dulu. Buka riba. Ngajar apa? Nak ngajar apa tu? La haula wala quwata illa billah. Ini akhir zaman ni dah. Ada arah lah. Tapi cepat siap tak tahu. Pelik juga Tuhan buat. Pelesu. Bagi hamba pelesu lah tu. Skema dia panggil dah. Hak skema, hak pelesu cepat siap. Cepat siap. Laju. Pitih banyak. Orang datuk-datuk Tan Sri Muda. Tapi hak sebenar payah. Ada seorang tok guru di Kok Lanah. Kok Lanah Pak Ambo KL Kok Lanah. Nama almarhum Tuan Guru Baba Budi. Baru meninggal tahun lepas. Alim. Dia mengaji tani sampai tok guru dia suruh kelik. Baliklah lama dah mengaji ni. Habis ilmu dah mengaji. Dah, habis kitab balik ke pondok. Baba Khalimat suruh balik. Pondok dia buat sampai dia meninggal tak siap-siap. Anak murid ni boleh bila tak habis jari. Tak habis jari. Jari dia apa? Tak habis jari anak murid. Sikit. Selu. Susah. Duit pun payah. Pelik. Kemudian fikir apa hikmat tu saya buat. Banyak gitu. Banyak hak sebenar. Jadi orang tu Tuhan tutup. Tuhan tutup mata orang, Tuhan tutup hati orang. Jadi tak ada orang nak ingat. Tak ada. Tapi alim tu, alim sungguh. Hak ngaji tu tutup guru juga. Hak menadah dengan dia tu. Tu dah. Tapi susah apa? Rumah pun Masya Allah. Doa sungguh-sungguh dah. Doa sungguh-sungguh. Siapa meninggal dunia? Tak siap-siap pun tak dia. Patutnya hak sebenar lagu ni lah siapnya. Tapi tak tahu. Apa hikmat tu heran. Hak skema siap. Hak tak kerti nak baca. Kita Jawi pun tak kerti. Kita Rumi baca. Nama kita pun tak siap.
Laju anak murid beratus. 150 anak murid. Meliwat pun 150 anak murid. Jangan main-main. Nah, pelik. Tak tahu lah apa akhir zaman ni dah. Pelik tengok. Ya Allah. Tu karibati seperti riba, wa madrasati dan madrasah. Sebab tu orang dulu ya banyak buat balasah madrasah. Balasah tu madrasah. Orang Kelantan panggil balasah. Asal daripada perkataan Arab madrasah, sekolah. Tapi dijadikan orang Kelantan balasah. Balasah. Bala tu bala. Bala itu tepat. Nah, so tepat nak mengesah iman, Islam dan ihsan. Ada balasah surau musalla. Sebab apa? Tok guru dulu banyak buat musalla, balasah surau. Jarang buat masjid. Untuk bagi keluar orang-orang yang perempuan terutama yang keuzuran masuk ngaji. Itulah. Lagi pula zaman dulu dia tak seperti zaman kita lah ni. Zaman kita lah ni mana ada gulu ke masa nak mengaji, tak ada deh. Tak ada, tak ada dah zaman lah ni. Nak dulu lekong gini nak tak sama. Zaman dulu atas surah-surah gitu, bila-bila duk mengaji gitu. Cucu ada dah. Usgau tu mata ngai kopi ke apa. Jadi sebab tu zaman dulu banyak buat madrasah. Balasah, surah. Jarang buat masjid. Sebab masjid ni hukum dia sepit penggunaan untuk selain daripada semaya, tapi luah untuk hukum semaya. Hukum semaya luah. Seperti orang Tina dalam masjid nak tutup dulu pun tak apa, tak ada kena buka sikit ke, kena ada rabitah sebagai pengikat antara imam dengan makmum-makmum perempuan di belakang. Tak payah masjid tutup, langsir tutup dulu. Ataupun sliding tutup dulu boleh. Asal jangan paku, jangan mangga ya, jangan paku, jangan mangga tu ya. Luah hukum masjid ni luah. Tapi penggunaan untuk selain daripada semaya ia disepit. Contoh nak mengaji, kalau perempuan kedatangan haid tak boleh duduk lah tu. Kena duduk di luar. Kena pasal kemah di luar ni. Sebab apa? Sebab hukum masjid tak boleh orang panggil orang yang uzur menetap al-muqsu fil masjid itu haram. Bagi orang-orang yang keuzur. Tengok. Tapi kalau balasah tak apa. Musalla surau tak ada hal. Orang Tina boleh duduk dalam ngaji. Gitu dah. Baik. Jadi sebab tu dia katalah syarah walaisa zalika biqaidin, dan bukanlah sebut baitun min buyutillah tu sebagai kait kena mesti kena masjid ke, tak semesti. Bukan mesti kena rumah Allah tu ialah masjid. Bukan. Maksud sini tempat ngaji. Patut apa sebut buyutillah? Wa innama khassaha li syarafiha wa li anna al-ibadata fiha afdalu. Itu. Hanya sahaja mengkhusus oleh Nabi dengan menyebut Baitullah, buyutillah, rumah-rumah Allah, kerana mulianya rumah Allah. Macam kita sekarang duduk mengaji ni di masjid. Selain daripada mengaji, niat pula iktikaf. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Banyak lagi lah pahala maknanya. Tak sama dengan orang mengaji di musalla, di balasah. Dia tak boleh nak niat iktikaf sebab bukan masjid. Hanya dapat pahala belajar, pahala mengaji. Orang mengaji di masjid selain daripada dapat pahala mengaji, pahala mengajar, niat iktikaf dapat pahala iktikaf pula. Kaya tu. Tu. Wa innama, ni dalam syarah ni dah. Wa innama, dan hanya sahaja khassaha, mengkhusus oleh Nabi akan dia akan buyutillah ni. Zikran pada nisbah menyebut. Apa Nabi khusus sebut buyutillah, baitullah, rumah Allah, li syarafiha, kerana mulianya rumah Allah. Idafat buyut kepada Allah tu, idafat ni mana sandar. Sandar kelimah rumah kepada Allah tu dia panggil idafat li tashrif. Idafat sandar untuk memuliakan binaan tersebut. Masjid baitullah, qalbul mukmin baitullah. Kayak gitu.
Hati orang mukmin tu rumah Allah. Masjid Baitullah, masjid rumah Allah. Bukan makna Allah duduk dalam tu. Nah, kalau kita kata ini rumah mamak lah ni, banglo juga. Mana kita fahamnya? Oh, mamak memiliki dan dia duduk dalam tu ni. Nampak kereta pun ada dah. Rumah Allah bukan super rumah mamak. Kalau rumah mamak tu munasabah lah mamak dalam rumah dia. Rumah Allah bukan Allah dalam rumah tu, bukan. Patut apa disebut rumah Allah? Kerana nak memuliakan rumah tersebut. Macam hati orang mukmin dikatakan rumah Allah. Apa? Hati mukmin yang sebenar tu tak luput ingatannya dengan Allah. Tak lupa pada Allah Taala. Jadi sebagai nak memuliakan hati orang mukmin yang tak lupa pada Allah, dikatakan rumah Allah. Allah bertakhta di dalam hatinya. Nah, lekat ingatan dia dah terhadap Allah dalam hati sanubari dia. Tak pernah luput walaupun satu nafas. Tu dikatakan qalbul mukmin baitullah. Jadi setiap idhafah tu boleh tentulah orang panggil sifat. Hanya nak memulia macam ruhullah, ruh Allah. Nah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan kami siuk wa nafakhtu dan aku siukkan. Wa nafakhtu fihi dan aku siukkan padanya, pada tak ada ruhi, ruhku. Oh, tu ada ruh juga. Ke mana itu? Anak ruh yang ruh ni aku muliakan. Tu dah. Idhafah li tasyrih juga tu. Ruh yang aku mulia, kerana ruh ni banyak. Nah, ruh hak jahat pun ada, ruh Abu Lahab, Abu Jahal, Namrud, Qarun dah. Ruh hak jahat. Ada ruh hak mulia-mulia, seumpama ruh para anbiya mursalin. Ruh orang-orang mulia-mulia, orang soleh. Nah, orang ahlul akhyar, orang-orang ahli kebajikan, orang yang ahli pilih Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh-ruh mereka ni ruh Allah. Ruh Allah. Allah ada ruh ke? Macam gitu. Mulia, dimuliakan ruh tersebut dah. Itulah tu. Baik. Tu. Penting kita tahu tu. Sebab ada juga dia model, tapi di Malaysia ni tak kira lagi lah. Di Indonesia tu ada juga seorang tokoh tu, dia kata roh ni bukan makhluk, bukan qadim, bukan makhluk, bukan khalik. Sudah. Bukan khalik, bukan makhluk, bukan sang pencipta dan bukan benda yang dicipta oleh khalik, oleh sang pencipta. Patut nama iman. Roh ni dia kata ada unsur ketuhanan. Astagfirullah. Beratlah. Nah. Tu salah lah kata. Memanglah roh tu bukan min alamil khalqi. Roh tu bukan alam yang kita dapat tengok. Betul. Sebab tu dia kata mana? Yas'alunaka 'anir ruh. Nanya oleh mereka itu manusia akan dikau Nabi Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Kayak gitu. Qul, jawab olehmu, ar-ruhu, bermula roh ni min amri rabbi. Tuhan kata min khalqi, daripada makhluk ciptaan aku dah. Min amri rabbi, daripada urusan Tuhan. Tuhan aku mana? Min alami amrillah, daripada alam rahasia Allah. Pasal kita tak boleh lihat lagu mana bentuk roh, besar mana roh, berapa saiz dia, ukuran dia, gapo dia bendanya, cair ke, udara ke dia, logam ke. Nah, siapa dia boleh tunjuk gapo dia hakikat roh? Tak ada. Maka oleh kerana kita jahil apa hakikat roh, maka tak sudah fikir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak diberi kalian tu ilmu melainkan sedikit juga. Hak benda di kita, roh kita sendiri kita tak tahu. Pendengar kita tahu tak? Tak tahu. Cuba korek nak tengok sifat pendengar kita. Boleh tunjuk tak? Boleh? Korek awak tunjuk nak tengok bentuk macam mana. Ada? Kalau korek juga bukan pendengar. Tahi lingo ada ni. Sifat pendengar tu dari mana? Cuba tunjuk. Tak ada apa dia boleh tahu. Maka sebab tu tak ada hal kita kata Allah bersifat dengan pendengar, kita bersifat dengan pendengar. Pendengar kita tak serupa dengan pendengar Allah, pendengar Allah tak serupa dengan pendengar kita. Boleh tak? Boleh. Pasal yang ke hak Allah, hak kita pun kita tak tahu bentuk sifat pendengar kita. Tak sama kalau orang tu
Allah ada telinga. Ha sudah. Kita ada telinga tapi telinga Tuhan tak serupa dengan telinga kita. Jangan cakap lah tu. Pasal apa? Pasal telinga kita sama kita pun tak sama ni. Sama tak? Saya jadi tajam sikit tak? Nah, sama tak? Email tak sama. Ada telinga orang dia besar sikit, dia luar atas, dia kecil bawah. Telinga saya dia kecil atas, jadi tajam atas. Tu dah. Apa telinga piku dari gembok ke? Jangan kata hok kucing, telinga kita, telinga kucing, telinga kita, telinga bewok, telinga anjing, telinga harimau, telinga berapa? Telinga kita sama kita ni tak sama ni. Kalau lagu ni makna tak sama, laisa kamisli syai'un la faidata lah. Tak ada beza. Wa apa tu hakik laisa kamisli syai'? Semua laisa kamisli begitu. Telinga saya tak sama dengan Muhammad. Telinga saya tak sama dengan Abu. Telinga Abu tak sama dengan saya. Abu telinga dia gini sikit. Saya gebeng gini sikit. Betul tak? Sama tak? Tak sama. Kalau kita kata Tuhan ada telinga Tuhan tak serupa telinga kita. Jangan Syekh. Tak kata apa orang ngaji sifat 20. Dia kata Tuhan ada sifat pendengar, boleh pula. Tuhan ada sifat pendengar, tapi sifat pendengar Tuhan tak sama pendengar kita. Hak tu tak apa. Pasal dalam Quran Allah isnad, bukan idhafah, wa huwas samiul basir. Kayak gitu. Lagi pula jangan kata pendengar Tuhan, pendengar kita tak tahu apa hakikat. Betul lagu mana? Tiga segi ke? Warna kuning neleh ke? Cuba waktu pelihara kita. Ada siapa dia boleh hubungi? Ni pelihara. Ini koyak buti mata waktu pelihara. Tak boleh. Gapo pelihara? Tak tahu. Tapi ada di mata boleh melihat. Ada di telinga boleh mendengar. Pelihara ada di mata boleh melihat. Pendengar ada di telinga boleh mendengar. Pekecap ada di lidah boleh mengecap. Mengecap. Nah, bukan mengecap. Tidak. Kecap. Zat. Penghidu ada di hidung boleh menghidu. Penyentuh perasa ada di kulit kita boleh merasa, boleh menyentuh panas, sejuk, kasar, lembut. Kayak gitu. Gapo dia benda hakikat. Cuba waktu tengok. Ni bagi min alami amrillah gitu dah. Asal bunyi dah cek dia dah. Azalillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala haula wala quwwata.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi innaka la taflihu. Baik. Tidak berhimpunglah oleh satu kaum pada satu rumah daripada mana-mana rumah-rumah Allah. Tak semestinya masjid dah. Itu bukan kait dia panggil. Itu sebut dengan rumah Allah tu sebagai nak memuliakan binaan yang paling mulia, iaitu masjid. Wa li'anna al-ibadata fiha afdal, dan kerana sesungguhnya ibadat pada rumah Allah tu afdal ay aktsaru sawab, terlebih banyak pahala. Duk buat gapo dalam masjid? Tengok. Tak jadi ada duk godo waka. Duk duduk gosip. Duk ngopak, yo ya. Berkau. Ngamuka-muka pada tu. Tak jadi. Dua agama ni, yatluna kitaballahi. Membaca, yatlu makna tilawah dah, tala tilawatana. Yatluna, membaca oleh mereka itu qaum tadi tu. Di dalam masjid, di dalam rumah Allah. Baca apa? Kitaballahi, akan Quran kita Allah Ta'ala. Quran lah, bukan duk baca buku majalah gila-gila. Dah sini. Tengok. Yasin dia mau baca malam Jumaat tu Quran dah. Quran. Kalau dia kata bukan tu ustaz, tu majalah mangga. Hai begah. Leh. Masa dah tak ada hadis ni. Masa dah. Masa kan? Kami malam Jumaat kita tak ada ustaz main mengajar, tak ada ilmu fardu ain dah. Kita buat baca Yasin. Yasin tu Quran. Lepas tu berhimpun di mana? Di masjid. Buat apa? Baca Yasin. Yasin tu kan kitab Allah. Yatluna kitab Allah. Masuk tak? Masuk ni. Nak marah pasal apa dia ni? Apa lu baca Yasin malam Jumaat? Mana ada hadis fadilah apa gitu. Tak ada sama Nabi buat. Berat cakaplah. Tu. Ya gini deh. Tanda orang kita tu tidak mengkhususkan kelebihan malam Jumaat dengan baca Yasin. Buktinya kalau buat program lain boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak sungguh. Kalau dia mau cek jadual saya, kan? Saya Khamis malam Jumaat ni penuh. Khamis malam Jumaat pertama masjid di Puchong. Kitab pedoman sembahyang Jumaat. Khamis malam Jumaat kedua semalam di masjid Saidina Ali Rawang. Kitab Faridah. Khamis malam Jumaat ketiga di masjid Allahumma shalli ala Muhammad, di masjid di Ijud. Nah, kitab Jawahirul Kalamiyah Usuluddin juga. Khamis malam Jumaat keempat di dekat dengan dekat dengan pondok ya, dekat dengan apa nama tu? Tasik Biru mana tu dah. Tasik Biru. Ada surah situ. Tasik Biru. Kita takrib boleh buat. Malam Jumaat boleh je malam Jumaat tak baca Yasin. Buat ngaji kitab lah, fardu ain. Itu nak ayat masyarakat kita tak ada duk kata tak boleh hukum mana pun mesti Yasin malam Jumaat. Tak ingat tinggal. Tak boleh, kena buat Yasin juga. Jangan ada program. Ada gitu. Sambil-sambil je. Dah tak ada orang panggil program lain. Kita buat baca Yasin malam Jumaat. Gitu je. Lepas tu buku majalah mangga apa Yasin ni? Quran. Surah tu min suaril Quran. Satu surah daripada segala surah-surah Quran. Tak ada masalah. Masuk ni. Tengok dah. Yatluna kitab Allah. Yatluna kata dah hal daripada kaum. Hal keadaan kaum tadi itu duduk dalam rumah Allah tu dua agama. Hal kaunihi. Hal kaunihi, hal keadaannya kaum tu yatluna kitab Allah, membaca oleh mereka itu akan Quran. Baca lagu mana?
kata dalam syarah kata summa yahtamilu an takuna tilawatuhum jumlatan wahidatan kama huwal waqi'u fi ghalibil baladi. Boleh jadi dia kata baca ramai-ramai sekaligus seperti mana hak biasa terjadi pada kebanyakan negeri-negeri. Wa yahtamilu an yaqra'a kullu wahidin munfaridan syai'an minhu. Atau boleh juga ditanggungkan bahawasanya membaca Quran itu oleh tiap-tiap seorang. Hal keadaan seorang-seorang. Mana macam anak-anak kita mengaji Quran dengan tok guru, okey. Masuk menghadap seorang, sudah tak balik seorang mengaji Quran, okey. Kalau Allah yarham tok guru saya, tuan guru Pak Suhaimi Gunung, cara mengaji Quran dia buat halaqah. Mengaji Quran halaqah. Mana? Dia baca, anak murid yang baca. Dia dengar. Orang lain pun dengar. Apa tu? Ngaji dengar. Ngaji ada dua, ngaji baca, ngaji dengar. Sebelum kita baca, kita kena dengar dulu. Dengar mana tu guru sebut. Haraf-haraf Quran tu, huruf-huruf. Haraf-haraf Quran tu guru sebut ke mana? Makhrajnya, sifat hurufnya, wakah, wasal, ibtidah ayat, dengung dia ke mana dah? Dengar. Itu kata ngaji dengar. Dan nak ngaji baca dengan dia tu ada payah. Hamba pun tak ada ngaji baca. Hamba ngaji dengar dia, lepas tu ngaji baca dengan anak dia. Sebab kita ni nak cepat kan nak pergi Mesir pun tak boleh. Sebab tu guru kita ni style atas dia nak suruh ngaji baca bila kan. Kadang-kadang orang tu tunggu 5 tahun duduk ngaji dengar. 5 tahun baru tu baca. Baca tu kan. Bersyukur boleh baca. Sekurang-kurangnya orang ngaji baca dengan tok guru ni 5 rukun qauli dalam semaya. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat pada tasyahud akhir dan salam pertama. Ni ngadak tok guru. Ngadak tok guru kan. Tok guru cek sikit rukun qauli kita. Tu boleh. Sebab tu fardu ain. Takbir. Tu kata takbiratul ihram dengar. Allah. Dia kata banyak alik tu. Gitu kan. Satu je aliknya. Allahu Akbar. Bukan Allah. Bukan gitu. Betul. Kenapa betul? Tu. Sampai tok guru tak tegur. Bermakna bacaan kita tu diakui oleh guru. Mana tu guru mengakui bacaan kita tu betul. Tu. Fatihah kita betul. Selagi mana tak betul macam alhamdu mana boleh baca alhamdu. Bukan ghairil maghdubi alaihim. Ni untuk gua memang ya lain. Yang ada baca setengah-setengah tu him macam Mesir kata silap him, kata silap him. Kalau untuk guru kita yang stay Mekah. Sebab tu gua yang Abdurrahman Waqah baru tu yang mengaji di Mekah di Masjidil Haram dengan Syekh Ahmad Al-Hijazi. Siapa dia Syekh Ahmad Al-Hijazi ni? Raisul Qura, Sayyidul Qura fil Hijaz. Tok guru Quran, penghulu ahli qari di Hijaz, di Haramain Mekah Madinah. Jadi bacaan dia tu sangat ke Mekah lah. Jadi kalau kita baca him tu kena marah. Membaca bagi bawah ke HIM him. Kalau him HIM ya. Membaca Quran bukan HIM. Bagi bawah bagi datang bagi dapat hubung dengan mi mati pula. Him hum gitu. Him hum
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him dia bukan him. Kita bahasa him semua lah. Jadi kalau tu kata betul tu macam maknanya baca kita tu ada guru yang akui. Nah, tu saya satu herannya. Baca takbir lagu ni ngaji siapa takbir? Allahu Akbar. Siap. Siapa dia ngajar takbir ni? Nak jawab apa? Kita dengar gitu dia mau baca kita ikut juga. Nah, siapa dia mengakui baca awak ni betul? Tak ada siapa-siapa tapi kita rasa macam kita sama je dengan orang lain. Tu dia panggil tazyinus syaitan tadi. Tazyin adalah hati syaitan awak panggil perhias. Tak usah pergi ngaji lah. Lebih okey jamu dengan Abdul Rahman Sultan sedap mu lagi. Iya. Syaitan awak panggil hias dalam hati dah. Mana? Sama orang alim, orang berilmu dengan orang tak ada ilmu tu sama. Salah. Sama ya. Jahat hukumnya kita tu. Tuhan kata qul, kata hai Nabi Muhammad SAW, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Orang alim dengan orang jahil sama ke? Tiba-tiba kata, sama ngaji agak apa? Dah. Sama yahkumun. Jahat apa yang menghukum tu. Nah, Tuhan kata tak sama, kita kata sama. Apa? Sama lah tak ngaji. Ngaji agak apa? Kita pun pandai juga. Beres. Nah, kita kalau ngaji, kita ngaji. Tuhan tanya, mau ngaji mana baca Fatihah hari ni? Siapa akui baca ilmu tu? Kita boleh tanya. Saya belajar dengan Tok Guru sekian-sekian nama. Ada lagi Tok Guru ni, ada lagi Tok Guru ni, 3-4 Tok Guru juga. Semuanya mengakui baca saya betul, wahai Allah. Selepas Tok Guru soal tu, Tuhan soal Tok Guru kita pula. Nah, mu ya ajar orang membaca lagu ni, siapa ajar membaca? Dia kata Tok Guru hamba ajar baca ni, sebab tu hamba ajar orang baca ni. Lepas dia Tok Guru pada Tok Guru pada nasihat. Tok Guru pada Tok Guru pada Tok Guru, siapa ke? Nabi SAW. Kalau sanad tu ittisalu sanad, sambung sanad. Kalau tak siapa, nah, Tok Guru tak ngaji Tok Guru, pakai senyap dia. Awak ni ajar nak murid baca lagu ni, awak belajar dengan siapa? Awak tak belajar dengan siapa tu, saya rasa macam betul saya. Siap mu. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengerja membuat berpendirian. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berdiri tegak, berpendirian, beramal, berpendapat barang yang tidak ada dengan dia tu bagi engkau ilmu. Mu tak ngaji jangan. Sebab apa jangan? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kerana innas sam'a li annas sam'a. Tu menempati pada tempat hilaf dia panggil dia. Kerana sesungguhnya pendengaranmu, pendengarmu, pelihatmu dan akal fikiranmu, hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal oleh Allah Taala. Tuhan akan tanya. Musmaya gini siapa aja? Siapa aja nah masuk lewat dah. Nah, tak ada nak pergi baca Al-Fatihah. Mu ni makmu masbuk. Tu imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allahu akbar. Allahu akbar imam. Dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Tu imam sami Allah, dia ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, Allahu akbar duduk antara sujud dah. Tallin. Amin. Allahu akbar. Subhanallah. Allah. Ada juga nanti imam. Kita ayat ni benda berlaku ni. Semaya tapi gitu. Gila. Tua dah tua.
masjid tu kita ngajak domis majmuk. Orang yang semaya tepi itu tua-tua tak tahu hukum muazzin masbuk. Nah, lepas tu rupa-rupa habis kulit, habis masa semaya hari tak ada ya tu hidup kedai kopi. Oh, patut jangan. Lepas tu pahala 25 27 cihmu. Nah, semaya itu tak sah dulu lah kita. Nah, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Jaga dah. Jaga buat perkara main-main dengan ilmu ni. Nah. Cuma ada dalam Facebook tambah share. Ada satu orang Habib di Indo. Ngaruk juga tu. Pelik-pelik pokok tai ni. Pakai rebel ni. Dia katakan ramai tak faham masbuk. Nah, bila masuk tu email rokok, dia pun Allah Akbar rokok juga. Tak sah semaya. Benar. Lepas tu kena baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurang Fatihah. Siapa ajar itu Habib? Kita pekor Syafi'i mana ajar? Ada dalam Facebook, kita dalam Facebook apa share. Ini bukti kata ilmu tidak diwarisi dengan nasab. Habib ke, Sayyid ke, Tayyid ke, apa ke nama. Kalau tak ngaji bodoh. Oh ni tak ada nak cover bodoh kita ni dah. Ni tak ada cover bodoh kita tu. Hak boleh cover bodoh kita tu ta'allum. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja innama adatu hasrin wa ta'kidin. Alat untuk menguat, lagi pula untuk menghasar. Apa hasar? Isbatu syai' wa nafyu ghairi. Mengisbat sesuatu dan menafikan yang lain. Hanya sahaja, tak ada jalan lain. Ilmu didapat dengan belajar. Bukan kat tangguh serba besar. Bukan tangguh jumpa lalu 3-4 lapis. Bukan tangguh pakat habis beng share. Saya. Bukan. Kalau tak ngaji, jahil betul lah. Siapa ajar? Makmum masbuk. Allahu Akbar. Tu email. Nak rokok dah. Mungkin nak baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa yang ajar. Barangkali dia tukar masalah makmum masbuk masuk semaya Allahu Akbar, dia tak akan sempat dah qadar menyelesaikan Fatihah dalam qiyam imam, tapi dia start baca dengan baca ayat sunnah. Berkali dia tukar tu dah. Mana tu email apa Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tu email lam yalid wa lam yulad dah. Dia siapa? Allahu Akbar. Masuk dah. Dia dapat habis Fatihah tu. Tak ada tu. Tiba-tiba a'udzubillahi minasyaiton. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia baru bismillah baru. Lagu ni khilaf ulama. Nah, satu pendapat yang muktamad lah dalam mazhabnya, tak boleh terus rokok. Lepas tu khilaf juga ni. Tak boleh terus rokok. Lepas tu kena baca lebih sikit. Koda baca sunat hak kita gelenyang-geletang. Kalau tak ada gelenyang-geletang nak pergi baca. Mudah dah lagi. Patutnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walam yakul lahu kufuwan. Allah ta'ala rokok nak. Mubuk rokok dah. Patut itu. A'udzubillah. Beres lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala rokok. Kita tak boleh rokok lagi. Kita kena tambah sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh qada nak sama dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sebab kita gelenyang-geletang pergi baca yang sunnah. Berkali dia tertukar dengan tu dah tu. Tapi confident molek. Siap ayat orang pula tak faham masbuk. Tak faham hukum masbuk. Ni. Tu bukti kata ilmu bukan bernasab. Bukan bangga dengan keturunan. Bukan dengan pangkat habib-habib tu syekh, sayyid ni serba besar baku berapa tingkat, jubah 3-4 lapis.
ridak sakut bahu paku ni, paku tak cabut ni. Bukan dah. Ilmu hanya didapat dengan belajar. Tak belajar, anak tu guru sekali pun jahil. Gitu. Satu, kitab Allah. Baca, mereka membaca akan Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan belajar mereka itu akan kitab Allah bainahum, di antara mereka itu. Tuhan tadi baca, ni belajar pula, belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu Quran. Mana ilmu-ilmu Quran? Hadis, tauhid, fiqh, tasawuf, itu ilmu Quran. Jadi ilmu tauhid itu bukan ambil daripada falsafah Yunani, bukan. Ambil daripada Quran. Jangan kita kata apa mengaji Tuhan ni ada lawa-lawa tiada, dalilnya alam ini. Tuhan ni bersifat dengan hayat, artinya hidup. Lawa-lawa mati, dalilnya alam ini. Apa Tuhan hidup dah, tak hidup mati dah lah. Ada ke dia dengar gitu dah. Koyak dia gimana tu Bapa Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Percayalah olehmu hatimu di atas Tuhan yang maha hidup, la yamut, tidak mati. Pada wa tawakkal 'alal hayy cukup. La yamut tak payah dah Tuhan. Dia mau hidup tak mati lah tu. Kata Tuhan. Nak tahu malaikat Malik Zabaniah genyih duk mulut masuk neraka dah. Memang gitulah Quran ajar. Ya, betul. Sifat 20 kita ngaji tu Quran, bukan falsafah Yunani. Jaga molek dah. Sama juga fiqh Quran, tasawuf Quran. Tu wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari oleh mereka itu akan kitab Allah bainahum, di antara mereka itu. Tidaklah mereka mengerjakan seperti ini di dalam rumah Allah illa nazalat alaihi musakinatu, melainkan pasti turun dan tetap di atas mereka itu. Itu tanda kemuliaan. Turun atas ke bawah ni tanda kata kurnia. Turun ke apa? As-sakinatu al-atma'ninatu wal wiqaru. Turun ketenangan. Ke wiqar mana? Kehaibatan. Ada wiqar. Tu Allah jadikan seorang yang duduk seperti ni, kaum yang duduk seperti ni tenang dan mulia. Wiqar mana? Kemuliaan, kebanggaan, kemuliaan, izzah. Gitu. Cuba tanya. Tenang tak tenang? Lah ni tenang tak tenang? Tak tenang dah ni, tengok je lewat dah bila nanti ni nak gerti ni. Maknanya kita tak termasuk ni kalau tak tenang. Tapi kalau tenang, ustaz nyanyi berhenti lagi sedap. Nak masuk ni mau tenang sedap, balik rumah buat gapo ya. Pecing-pecing dah nak buat gapo, nak ngaji lah ni. Masuklah ni. Kalau tengok kau ustaz, tengok ustaz. Nanti ni nak berhenti bela ni bengong, tak berhenti lagi mengajar. Seruk tekuk-tekuk tak berhenti. Tu maknanya tak masuk dalam ni. Sebab Nabi kata tidak seperti itu illa nazalat alaihi musakinatu, malaikat pasti turun dan tetap di atas mereka itu sebagai kurniaan di atas mereka itu oleh as-sakinah. Apa sakinah? Bukan nama retina sakinah ni. Sakinah aitu ma'ninatu wal wiqar, ketenangan dan kebesaran, kehaibatan, keagungan. Ikutlah nak kata gua wiqar. Wiqar ni apa ya? Keterampilan boleh tak? Nabi Ibrahim orang mula-mula sekali naik ubah. Anak Adam tak pernah ada orang pun naik ubah. Nabi Ibrahim orang pertama di kalangan anak Adam tiba-tiba naik ubah. Jago. Bangun tidur tengok, apa putih? Ya Allah, apa putih ya Allah? Hadza wiqar. Dia kata itu ialah keterampilan,
keagungan, kehebatan, wiqar. Itu mana wiqar. Berhenti situ pada hamba pun tak cakap dah as-sakinah tu. Betul dah. Nanti kita sambung pula wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Beza ke wa ghasyiyatuhumur rahmatu dengan nazarat alaihimus sakinatu? Iya, mesti beza. Wallahu a'lam. Apa beza mana? To be continue. Wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilih wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما تعلمناه فارجعه عند احتياج إليه ببركة سيد المرسلين وعلماء العاملين والأولياء الصالحين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.